Now, jom kita bina Bad Boys 11. Kesebelasan Bad Boys lah pada ketika ini. Yang sedikit nakal Nakal lah. Nakal. Benda sama, kita start 3-5-2. Hmm. Dan kita akan pilih coach dan juga captain. Goalkeeper dulu. Goalkeeper lu. Halim Napi. Bukan. Okey, tak. Okey, tak. Gurau ya. Okey. Aku ada satu lah. Yang aku rasa aku tak tahu lah kau setuju ke tak. Tapi Jens Lehmann. Oh, yes, Lehmann Jens jahat. Lehmann is a Jens jahat. Lehmann jahat. He's a bad boy. Aku minat. He's a bad boy. Aku sangat ingat tu. Apatah lagi ketika puncak perseteruan Manchester United dengan Arsenal masa tu. Dia jahat. Wah, jahat dia. Jahat. Sangat Dalam jahat. even Pizza Gate punya game tu ya, dia jahat. ada. Game tu dia jahat. Boleh kita setuju Jens Lehmann? Ya, Jens Lehmann. Kita setuju. Okay. So kita masuk bahagian centre back. Aku rasa centre back ni Faiz, aku sebut 3 nama ni je, aku rasa kita akan auto setuju. Ada 3 nama saja yang boleh diklasifikasikan sebagai bad boys. Kau nak dengar 3 nama ni? Berapa yang mungkin paling teruk pun kau mungkin akan tak setuju dengan satu orang. Tapi aku sebenarnya merasakan kau akan setuju dengan ketiga-tiga orang. Sebab defenders ni memang synonymous dengan doing Bad bad boys. things on the pitch. Jadi kita kena pilih yang paling jahat. Paling jahat. Ah. Okay. 3 nama aku Yang pertama Pepe. Semestinya kena ada Pepe. The legendary Pepe. Pepe apa okey, Abdullah sebut Pepe sikit dah. Ya. Apa yang paling ingat? Satu momen dia yang paling ingat. Pepe. Banyak weh. Pepe even baru-baru ni Euro pun aku boleh ingat weh. Ada yang dia satu klasiko, Ha. dia clear bola, bola dah pi, kaki dah sampai. Aduh dia ni. Lagi satu dengan Thomas Muller di World Cup dulu. Dia buat apa yang tu? Itu dia siku ke apa, tapi macam-macam lah. Lepas tu dia jerit je kat muka Thomas Muller. Dia every game weh. Ya. Every game akan ada satu dirty thing yang dia buat. Aku sampai pernah cakap dengan adik aku, dia ni ada masalah mental aku rasa. Mungkin. In fact, aku ingat lagi masa kita buat Euro ada satu game Portugal tu, botak cakap je, kau tunggu je, kejap lagi Pepe sampai. 5 minit lepas Betul-betul tu ada sampai. satu Betul-betul sampai. sliding tackle yang yellow card terus. Pepe Okay, kena ada lah. Pepe kena ada. Second bagi aku adalah Marco Materazzi. Wah. Marco Materazzi ni orang akan ingat tandukan atas Zidane, tapi tak, dekat Serie A pun dia jahat weh dulu. Ya, betul. Macam-macam benda jahat dia buat. Betul. Dalam derby games pun dia Betul. agak jahat tu. Untuk skuad Jose Mourinho pun Ya. dia adalah villain dalam pasukan tu. Ya, betul. Walter Samuel jahat. Ya. Walter Samuel jahat, tapi Marco Materazzi yang paling jahat dalam tim Inter Dia, Milan tu. dia jahat yang annoying. Annoying. Muka dia tu kadang-kadang dengan dalam bahasa Inggeris sideburn. orang cakap ada face problem. Okey, Marco Materazzi aku setuju lah. So dah 2 kita setuju Yang ketiga ni pun aku rasa kita setuju. Sergio Ramos. Okey, boleh kita tutup Boleh tutup perbincangan. defender? Dah Dah tutup settle defender tiga. Ini adalah 3 defender yang paling jahat ni. Kan? paling Tiga orang jahat ni. yang boleh kita jumpa. Boleh kita jumpa. Okay, settle lah. Defend dengan goalkeeper kita kau team. Yep. Kita masuk bahagian midfield pula. Siapa nama yang kau nak throw in untuk midfield? Midfield pun sebenarnya banyak ni, tapi aku ada few lah. Aku nak sebut satu nama. Nama Siapa? ni memang sangat keras dan sangat, kalau aku yang dibariskan untuk berjumpa dengan ataupun menentang pemain ni, aku lari dulu. Aku rasa selamatkan diri dulu. So, nama dia Felipe Melo. Yes, nama Felipe Melo ada dalam tim aku. Felipe Melo bagi aku. Dia tak tahu makna yellow card. Dia tak tahu maksud yellow card, red card dia tak tahu. Itu pun aku rasa masalah mental juga. Sebab kadang-kadang hang tengok main, perlawanan berlangsung dengan sangat aman. Pasukan dia memang pasukan yang sedang mengikuti plan jurulatih, pasukan yang sangat bergerak dengan sangat baik. Tiba-tiba satu tackle. Settle game tu. Felipe Melo Felipe Melo. Correct. Dia main kat Juventus kan dulu. Ya, And then eventually dia pergi Turkey kan. Ya. And aku rasa bila aku ingat lagi bila aku baca berita perpindahan dia ke Turkey tu, dalam otak aku fikir there can never be a better football country untuk someone like Felipe Melo. Sebab Turkey ni kan scene ultras dia agak ganas. Agak ganas ya. So kalau ada satu tempat untuk someone like Felipe Melo, Ia Turkey adalah lah tempatnya. Turkey, Dia adalah Turkey. Okay lah, Felipe Melo aku setuju dengan kau juga. Aku ada satu lagi nama. Gennaro Ivan Gattuso. Apa pasal nak banyak player Itali Banyak weh. Banyak. Jahat weh mereka ni. Jahat. Gattuso ni jahat. Kau ingat insiden cucuk mata tu tak? Dengan Joe Jordan. Dengan Tottenham lawan Spurs. Jahat weh. Spurs. Jahat. Gattuso jahat. Boleh kita setuju Gattuso ya. Okay. Kau ada apa lagi nama untuk midfield? Joey Barton? Joey Barton. Aku ada Joey Barton juga Aku dalam sebenarnya list. sama ada Joey Barton dengan Vinnie Jones. Tapi Vinnie Jones aku tak pernah tengok. Aku pun tak pernah tengok. Vinnie Jones Vinnie Jones Wimbledon. Tapi kalau nak tengok jahat tak jahat Vinnie Jones, hang tengok highlight Wimbledon lawan Man United FA Cup. Itu je. Jahat lah. Itu je hang Okay, tengok. nanti aku pergi tengok highlights tu.
Tapi Joey Barton Joey lah, kita Barton ambil lah. Joey Barton jahat lah. Joey Barton betul-betul jahat. Joey Barton paling kuminat dia tu di Newcastle tu. Yes. Jangankan dengan penyokong jangankan dengan pemain lawan, dengan pemain Sendiri. sendiri pun dia sound juga. And aku suka Joey Barton sebab dia ada karakter rare. Dia pernah pergi main kat Perancis tu kan. Lepas Mana Marseille itu yang lekat accent French accent. Tapi kat sana pun dia jahat weh. Dekat France pun dia jahat kat tu. Sebab tu penyokong Marseille suka dah. Suka dia sebab dia ada that raw feeling that rawness about Joey Barton kan. Lagi satu nama bagi aku adalah Nigel de Jong. Siapa yang boleh lupakan Nigel de Jong? Pemain kegemaran juga Nafis Abdullah. Nafis de Jong. Nafis de Jong. Dia punya kaki terpacak dekat dada siapa tu masa World Cup final tu? Xabi Alonso. Xabi Alonso kan. Tinggi tu kaki Tinggi dia tu sebab weh. lompat tau. Dua-dua Tinggi lompat tu tau. tak logik. Aku tengok game tu, bila aku nampak tackle tu dalam Yellow otak kan? aku, Yellow buat kan? apa? Aku tak ingat. Yellow ke tak? Tapi tak red. Tak red. Tak red. Nah. Dalam otak aku, that was a straight red. Yeah. Jahat weh. Ish. Itu memang betul-betul. And the thing is, de Jong, itu bukan kali pertama dia buat. Kadang-kadang dalam bola sepak, when you see a certain player doing a certain kind of tackle, sepatutnya kau tak terkejut. Patutnya orang nampak de Jong buat tackle macam tu, kau dah tak payah fikir 50-50 dah. Engkau tahu apa yang dia tu cuba buat. Sebab dia ada reputasi buat benda tu. Aku kesian kat Xabi Alonso. Dah lah zaman tu. Orang masih lagi pakai blade start sana. Kan? Bukannya conical start. Yes. Hang bayangkan blade start tu Kan? dekat dada. Jahat weh. Memang jahat habis. Aku tak boleh lah. Aku tak Okay, terima tu lah. aku setuju. Okay, So- kita round up. So midfield kita, Joey Barton dah 4 dah ni. Okay, Joey Barton, Nigel de Jong, Felipe Melo. Felipe Melo, Gattuso. Jahat. Ui, jahat weh midfield ni. Seram gak aku nak jumpa ni. Aku tak tahu lah macam mana N'Golo Kante semua. N'Golo Kante Jangankan orang mata. time dia orang masih lagi aktif bermain. Sekarang ni pun aku Sekarang tak ni, tahu. Gattuso aku tengok muka dia sekarang. Sometimes good, sometimes sekarang pun aku tengok tak boleh gak. Seram gak. So itu midfield lah. Okay. Kalau striker. front three siapa? Kau ada apa-apa nama? Striker yang jahat dah. Aku ada satu lah yang aku kena throw itu tu. Silakan. Diego Costa. Come on Faiz. Benda ni inevitable Faiz. Nak tak nak kau kena ada Diego Costa dalam senarai tu. Semua akan Diego Costa pada waktunya. Itu adalah perkara yang pasti dalam kehidupan tu. Mana lagi pemain, dia bila peak kejahatan dia ni bila dia fell out dengan Antonio Conte. Antonio Conte singkirkan dia daripada pasukan pakai text message. Text message ya. Dan dia tak kisah. Dia balik Brazil, dia training kat belakang rumah dia. Lepas tu dia invite seorang jurnalis Daily Mail mai ke Brazil. Dia entertain lah untuk interview dia. And dia maki Antonio Conte semua. Sebab dia nak cerita dia punya side of story. Side of story. Dalam perlawanan semua, if I was a defender, I would hate to play against Diego Costa. Dia sangat manipulatif. Sebab dia physical, dia manipulative. Orang kata dia master of dark arts kan. Ya. Jahat weh, jahat. Tapi Memang dia sangat akan jahat. sentiasa jaringkan gol kan. Correct. Diego Costa. Okay, lagi Ada apa lagi nama untuk kau? Any nama that hits your head? Aku rasa apa nama yang hang letak, aku akan... Aku ada Luis Suarez. Luis Suarez bagi aku jahat gak? Luis Suarez sangat jahat. Sangat jahat. Luis Suarez Apa sangat yang dia jahat. buat dekat Ghana tu, sampai bila-bila aku takkan lupa. Aku dulu masa aku habis universiti, aku ada kerja dekat satu online website ni untuk menulis lah. Masa tu aku baru nak menceburi bidang penulisan bola sepak kan. Aku tulis macam online internship lah. Antara rakan setugas aku di website tu adalah seorang penulis bola sepak wanita yang berasal daripada Accra, Ghana. Dan dia sampai hari ni tak boleh nak move on daripada apa yang berlaku pada Piala Dunia 2010. Sebab pada pandangan dia, skuad Ghana tersebut memiliki kemampuan to untuk go all the way. Go all the way, even to the final. Macam mana in a split second dia boleh terfikir untuk lakukan benda tu? Tak logik. Itu kejahatan tu perlu ada dari dalam tu. Dia perlu ada mesti dari dalam. ada foundation dia Correct, lah. kena ada foundation Kena kejahatan ada tu. foundation. Dia cheekiness, campur jahat sikit, Kan? campur nakai sikit. Ya, Bawang boleh buat benda-benda macam tu. correct. Sebab itu pentas Piala Dunia tu. Betul. Piala Dunia pertama yang dilangsungkan di South Africa, semua mata tertumpu dalam perlawanan tersebut. Uruguay at the death of the game, Ya. dia boleh buat benda Buat tu. macam tu kan. Dia juga dah gigit beberapa orang lah. Ivanovic Cellini, dengan Cellini. Dua orang lah aku rasa kan. dua orang lah. Ke ada orang lain digigit juga tu. Aku tak tahu, mungkin friendly yang tak direkod, kan. Macam-macam lah. Luis Suarez kena ada lah. Honorary mention? Siapa? Kan tak cukup. Ada cukup. seorang lagi? Aku nak letak Wayne Rooney tadi. Uish. Wayne boleh Rooney jahat jahat juga. Weh. Aku ada pilih lagi satu nama ni. Apa? Aku rasa kalau hang dengar nama ni, hang akan triggered kan ni. Apa? Paulo Di Canio.
Itu far right punya jahat tu. Ini betul-betul jahat ni. Bukan sekadar jahat di atas padang. Luar padang pun perangai jahat kat ni. Sudah jahat ada establishment lagi. Ini Mussolini punya geng ni kan. Jahat kat ni. Wah, tengok Paulo Di Canio. Paulo Di Canio ni dulu aku terpesona dengan fitness dia. Dia pemain bola sepak sangat fit bagi aku. And dia boleh constantly lari. Pada zaman tu mana ada sport science lagi kan. Correct. Pada zaman tu memang belum ni lagi. Tapi aku tengok dia antara yang pemain yang ahead of his generation in terms of fitness. In terms of kecergasan, dia ahead of his generation. Tapi itu tak bermakna dia tak jahat. Dia sangat jahat. Sangat jahat So Di Canio ke Wayne Rooney? Actually there's another honorary mention. Apa? There's another name yang boleh throw into the mix. Siapa? Mario Balotelli. Iya. Tapi Balotelli ni, kau tahu kenapa perbezaan dia? Kadang-kadang aku tengok Balotelli ni, aku tak rasa vibe jahat. Aku rasa vibe kesian. Dia ada Dia vibe, victim sikit kan. ada vibe misunderstood. Misunderstood. Dia lebih kepada internally jahat. Dia bukan, aku tak rasa dia macam internally jahat. Kadang-kadang aku rasa aku nampak dia buat kesilapan, aku tak nampak. Macam pemain macam Costa atau Suarez, bila kau nampak dia orang buat sesuatu yang jahat, kau boleh nampak riak muka dia tu macam dia tengah enjoy benda jahat yang dia buat. Tapi kalau Balotelli, kau boleh nampak muka dia tu macam kadang-kadang menyesal sikit. Aku rasa macam ni. Kalau Wayne Rooney, dia kejar balik, dia track back, lepas tu dia buat one of those sliding tackles yang dengan bola pun dapat, dengan kaki pun dapat, dengan semua pun dapat tu. Dia ada vibe yang okay, I'm the king here. I am the king of the pitch here. Hanya dengan buat benda-benda macam ni sebab aku king kat sini. Tapi kalau Balotelli, dia ada yang macam tolonglah fahami aku. Fahami aku. Aku perlukan pertolongan. Correct. I just want to be understood. So aku tak rasa dia cukup jahat. So macam mana? Di Canio ke Rooney? Aku rasa Rooney. Rooney Okay lah, kita pergi dengan Rooney sebab lah. mungkin aku lebih banyak tengok Rooney. Okay lah, kita pergi dengan Rooney. So kita punya Bad Boys 11 kita recap Jens Lehmann, Pepe. Aku paling suka defend Pepe, Sergio Ramos dan juga Marco Materazzi. Jamie Carragher tak ada tempat tak ada tempat langsung. Midfield dia adalah Nigel de Jong, Gennaro Gattuso, Joey Barton dan juga Felipe Melo. Dan striker dia adalah Wayne Rooney, Diego Costa dan juga Luis Suarez. Itu strike force yang jahat tu. Kalau coach tiba masa dia untuk kita pilih seorang jurulatih. Bagi aku ada satu je. Diego Simeone. It has to be Diego Simeone. Dengan kejahatan dia, dengan cheekiness dia, dengan violence yang dia bawa daripada pasukan dia. Aku tak pula kombinasi Diego Simeone dengan Wayne Rooney. Wow. Jahat itu. Jahat kan? Itu boleh menang La Liga, bukan La Liga, tu Champions League pun boleh menang tu. Okay, so kita setuju Okay. Captain? Sergio Ramos Nah. Captain Gennaro Gattuso bagi aku. Actually, okay. Gennaro Gattuso is a good shot. Okay, so Coach Simeone, Captain Gattuso. Settle, Bad Boys 11.